Salam sejahtera diucapkan kepada Puan Arbia. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang isu dan cabaran yang berlaku dalam Kamus Eka Bahasa, Kamus Dwibahasa, Kamus Aneka Bahasa, dan Kamus Etimologi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang Kamus Eka Bahasa. Berikut merupakan contoh gambar bagi Kamus Eka Bahasa. Kamus Eka Bahasa ini merupakan salah satu kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja. Dalam kamus ini juga, bahasa sumber dan bahasa sasarannya merupakan bahasa yang sama. Seterusnya, Kamus Eka Bahasa terdiri daripada 2 unsur atau cakupan, yaitu umum dan khusus, tetapi hanya menggunakan satu bahasa sebagai bahasa objek. Isu dan cabaran dalam Kamus Eka Bahasa ini ialah yang pertama, kamus ini hanya menggunakan satu bahasa sahaja. Yang kedua, bahasa sumber dan bahasa sasarannya yang sama. Ketiga, struktur mikro yang mengandungi entry, bentuk seperti ejaan, sebutan, tata bahasa, makna seperti definisi, etimologi, dan label penggunaan yang tertentu. Akhir sekali, struktur makro atau yang terdiri daripada prakata, teks, abjad E sehingga Z, lampiran, dan indeks. Baiklah, seterusnya ialah Kamus Dwi Bahasa. Oke, Kamus Dwi Bahasa ialah kamus yang menghubungkan kosakata dua bahasa melalui terjemahan padanan untuk membolehkan para pengguna membaca atau menghasilkan teks dalam bahasa asing. Oke. Kamus Dwi Bahasa disusun untuk membantu menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dan membantu para penterjemah menghasilkan terjemahan yang betul. Oke, Kamus Dwi Bahasa bermaksud kamus yang menggunakan satu bahasa sumber dan satu bahasa sasaran yang tidak sama. Contohnya ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Oke, Kamus Dwi Bahasa pada awalnya diperlukan untuk memudahkan komunikasi antara orang luar dengan masyarakat tempatan. Perkamusan Melayu bermula dengan daftar kata dan bentuk daftar kata yang mula-mula muncul dalam tradisi perkamusan Melayu ialah dalam bentuk dwi bahasa. Maksudnya ada 2 bahasa dalam kamus itulah. Oke, dalam buku yang bertajuk A Chinese Vocabulary of Malacca and First Collected between AD 1403 and 1511 terdapat himpunan 482 daftar kata Melayu Cina. Perkataan ini dapat digolongkan kepada 17 kategori, yaitu astronomi, geografi, musim dan masa, tumbuhan, unggas, haiwan, rumah dan istana, alat, perkakas, persona, peri, kelakuan, tubuh badan, makanan dan minuman, barang emas dan permata, kemasyarakatan dan sejarah, warna, hitungan, dan kata umum. Oke, pada tahun 1522 terdapat 426 daftar kata Itali Melayu yang telah disusun oleh seorang pengembara yang bernama Antonia Piagavetta. Oke, daftar kata ini dinamakan Vocaboli de Quedi Popolo Mori yang dikutip dari daerah Indonesia Timur, khususnya di Tidore. Oke, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Kamus Dwi Bahasa yang dianggap penting hasil susunan sarjana British ialah A. Malay English Dictionary susunan R.J. Wilkinson pada tahun 1901. Kamus ini dianggap sebagai magnum opus karena sumbangannya dalam proses kodifikasi bahasa pada peringkat sebelum kemerdekaan. R.O. Winstead juga dianggap sebagai seorang sarjana British yang produktif dalam menghasilkan kamus Inggris Melayu seperti An Malay English Dictionary 1913, Dictionary of Colloquial Malay 1920, dan A Practical Modern Malay English dan English Malay Dictionary 1932.
Pada abad ke-20, senario penyusunan kamus Dewi Bahasa mengalami transformasi apabila muncul organisasi dan individu tempatan menerajui usaha penyusunan kamus. DBB telah menerbitkan Kamus Dewi Bahasa Inggeris Melayu pada tahun 1979 dan dikemas kini untuk edisi kedua pada tahun 2002. Seterusnya, DBB telah menerbitkan Kamus Perancis Melayu Dewan pada 1996 dan Inggeris Melayu Dewan edisi ringkas pada tahun 1997. Seterusnya ialah isu dan cabaran kamus. Yang pertama, tidak mengandungi variasi ejaan. Dalam teks bahasa Inggeris yang diterjemah entry perkataan warna dalam bahasa Inggeris dieja sebagai color, iaitu ejaan Amerika Syarikat. Namun warna dalam kamus ini hanya dieja mengikut ejaan British, iaitu color. Keadaan ini akan menimbulkan kekeliruan kepada pengguna, terutama pelajar sekolah. Yang kedua, tidak mengandungi transkripsi fonetik. Kajian C. Barnhart 1962 dalam Ibrahim Ahmad 1994 mengenai pemeringkatan jenis keutamaan maklumat dalam kamus ialah sebutan. Hal ini menunjukkan bahawa transkripsi fonetik juga penting untuk dimasukkan dalam kamus. Hal ini kerana pengguna kamus ini ialah pelajar sekolah, iaitu mereka merupakan golongan yang baru ingin belajar bahasa Inggeris dan mereka bukanlah penutur natif bahasa tersebut. Dengan adanya transkripsi fonetik dalam kamus yang menjadi rujukan mereka, mereka akan lebih mudah mengetahui sebutan sebenar bagi entry bahasa Inggeris tersebut. Yang ketiga ialah tidak disertakan senarai kependekan bagi label dan kata-kata umum. Antara kependekan tersebut ialah DST, UMP dan KS. Perkara yang menjadi masalah kepada pengguna ialah kependekan tersebut tidak dapat difahami. Pengguna mungkin akan membuat anggapan bahawa pendekatan DST itu merujuk kepada dan sebagainya, tetapi terdapat pula kependekan DSB bagi merujuk dan sebagainya. Oleh itu, senarai kependekan haruslah disertakan agar kependekan yang digunakan dalam kamus tersebut dapat difahami oleh penggunanya. Baiklah, saya akan menerangkan tentang Kamus Aneka Bahasa. Kamus Aneka Bahasa merupakan kesinambungan daripada Kamus Eka Bahasa dan Kamus Dwi Bahasa. Hal ini demikian kerana Kamus Aneka Bahasa menggunakan 3 atau lebih kata entry yang dijadikan sebagai objek untuk dimasukkan sebagai kata entry dalam kamus. Baiklah, antara isu dan cabaran kamus yang terdapat dalam Kamus Aneka Bahasa ini adalah terdapat penambahan perkataan yang perlu dimasukkan sebagai kata entry kerana penambahan perkataan tersebut perlu digunakan oleh semua penutur, terutama sekali penutur yang mempunyai variasi dalam bahasa Inggeris. Dan antara isu yang lain adalah apabila melibatkan kamus aneka bahasa, tempoh masa yang digunakan untuk membuat penyusunan semula perkataan dan setiap kata entry tersebut adalah lama kerana terdapat pelbagai variasi bahasa yang digunakan oleh semua penutur, terutama sekali apabila kamus tersebut mempunyai lebih daripada 3 bahasa. Baiklah, seterusnya jenis-jenis kamus lain iaitu kamus etimologi. Kamus etimologi merupakan kamus yang menumpukan perhatian kepada asal-usul kata dalam tradisi tekstual. Sebagai contoh, kamus etimologi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Fungsi kamus ini menerangkan asal-usul perkataan dan makna asalnya. Okey, bagi isu dan cabaran untuk kamus etimologi, kita ambil contoh yang dekat dengan bahasa Melayu iaitu bahasa Indonesia, di mana kosa kata baharu bagi bahasa Indonesia semakin banyak bersumberkan pada bahasa Inggeris dan kosakata yang sudah ada mengalami perubahan ejaan kerana peralihan rujukan ini. Okey, sebagai contoh kata atlet yang disebut dengan e-taling yang sebenarnya berasal dari bahasa Belanda iaitu atlet dan bukannya bahasa Inggeris athlete yang kini kita sebut sebagai atlet untuk bahasa Melayu. Okey. Apakah kesannya? Peralihan ini menimbulkan kebingungan bagi para penutur bahasa Indonesia dan tidak mustahil juga bagi penutur bahasa Melayu sendiri kerana kebanyakan perkataan bagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mempunyai persamaan.